kongsikan tentang sedikit tentang bisnes Encik. Boleh Encik bagi tahu tentang sedikit bisnes? Okey. Assalamualaikum semua. Okey. Saya kenalkan diri saya dulu Okey. Nama saya Muhammad Irfan Arsyad, merupakan alumni Unikel Niat. Okey. Sekarang sudah bekerja. Okey. Kalau cerita tentang bisnes ni, bisnes saya sebenarnya saya lebih pada F&B, which is food and beverage. Kenapa saya pilih F&B? Jawapan dia, F&B melibatkan makanan dan minuman dan harian yang kita perlukan. So untuk kelangsungan hidup juga untuk makan dan minum. So sebab itulah saya pilih itu, sebab saya tahu jual macam mana pun orang mesti akan beli, mesti akan makan. Sebab itulah saya pilih F&B berbanding daripada macam contoh barang kosmetik and everything semualah. Seterusnya nak cerita pasal F&B ni pula, dia sebenarnya skop dia besar. Ada yang jual dekat warung tepi jalan, tapi saya ni lebih kepada catering, which is caterer, wedding planner. Ni sebenarnya business family, tapi sekarang saya dah take over. Bermula pada umur 19 tahun, masa saya seawal diploma lagi. Saya dah mula perlahan-lahan jumpa customer, dealing dengan customer, close dengan customer, berapa ribu packs, apa offer yang kita orang bagi semua, berapa harga untuk satu kepala dan semua itulah. Start pada umur 19 tahun sampailah sekarang. Sekarang boleh kata 100% lah memang saya uruskan semualah untuk bahagian management dan advertising and everything, marketing semua itulah. Kalau nak cerita pasal berapa lama, rasanya lebih 10. Lebih 10. Dah 15 tahun ke 20 tahun juga. Sebab wedding planner kan, dia bukan try and error lah. So bila kita dah ada tapak, orang dah kenal, kita punya quality ada, orang sentiasa cari lah untuk sampai sekarang. Terima kasih Encik. Dan untuk soalan kedua, kami nak tanya, waktu PKP yang lepas, iaitu 3 tahun yang lepas, macam mana keadaan bisnes Encik? Adakah ia berjalan dengan lancar, rugi, ada apa-apa yang terjadi tak? Secara general lah saya cakap mana-mana perniagaan pun masa PKP semua boleh kata net to loss lah. Mana-mana perniagaan, bukan setakat F&B je. Saya rasa F&B ni ada untung sikit lah bagi yang buka macam warung-warung kecil, macam dia buat servis COD hantar ke rumah, semua tu lah. Tapi kalau yang lain memang kata habislah, rugilah saya rasa. Cuma F&B ni macam kita tengok sebab saya ni khusus kepada skop wedding planner, catering. So ada orang nak buat kenduri, nak buat kahwin, semua dia akan cari saya. Tapi disebabkan PKP kan, COVID-19, kita tak boleh berkumpul. So boleh kata susah lah nak senyum lah. Dalam keadaan yang kita ada permanent staff nak bayar, so boleh kata rugi jugalah. Lepas tu dari segi strategi pula, Encik ada apa-apa plan ke? First rugi. Tapi dalam masa 2 tahun tu, kita orang duduk bincang apa kita nak buat, nak generate income. Dalam masa sama kita boleh, orang kata tak ada rugi lah, sebab yelah kita ada komitmen, kita ada loan nak bayar, lepas tu staff lagi. So caranya kita orang change kepada penjualan pegaga crispy. Sebab salah satu sebab kenapa panggil crispy tu, sebab pegaga ni salah satu daripada, orang kata tu boleh kata ulang-ulangan, makanan sihat, tapi kita terjemahkan adalah betul snack. Nak pula zaman PKP ni orang duduk rumah. Bila orang duduk rumah, dia banyak habis masa dekat rumah lah. Keluarga semua, contoh lah kan, kalau kata macam anak muda sekarang ataupun warga emas tu, macam tengok TV, semua lebih banyak kepada aktiviti berkeluarga. So saya rasa macam dia snack, dia sedap, tapi dalam masa sama dia ada elemen, orang kata kesihatan kat situ, sebab dia herbal, penjaga. So dekat situ lah wujudnya kita orang buat burger crispy lah masa tu. Kita jual apa semua. Biasa tu lebih banyak. Macam mana? Biasa tu lebih banyak.
Banyak juga sebenarnya. Memang kita kata kalau sekali ambil stok tu 100 kilo ke 200 kilo peniaga tak lari. Kita main satu Malaysia lah, Sabah Sarawak pun ada customer kita. Okey. Soalan seterusnya saya akan tanya tentang insentif yang diberi oleh kerajaan untuk support bisnes Encik. Ada? Kalau ada, boleh beritahu. Dia macam mana tu, semasa PKP ke ataupun sekarang? Semasa PKP. Okey, kalau untuk PKP tu tak ada. Memang semua totally memang Encik punya Yes, betul. Sebab ikutkan masa PKP tu ada bantuan untuk rakyat, tapi lebih kepada individu dan keluarga lah. Macam bantuan keluarga semua. Tapi untuk bisnes memang tak ada. Sebab tu saya cakap, boleh kata ramai lah yang buka perniagaan tu, boleh kata dalam kata yang tak sedap atau macam lingkup lah cerita cara kau nak manage, nak maintain tu lah yang itulah survive sampai habis PKP sampai sekarang. Bila dah habis PKP, dah selesai, baru kita naik balik lah. Macam tu. Seterusnya, sewaktu COVID, agak-agak jangkaan Encik waktu tu agak-agak sale naik atau turun? Kalau ikutkan, sebenarnya turun dan tak ada sale lah. Okay, macam awak tahu kan, PKP ramai pasangan pengantin kahwin. Sebab apa? Sebab salah satunya sebab cut cost, jimat. Tak perlu nak orang kata tak perlu nak invite lagi orang, keluarga semua. So kat situ dia dah cut cost lah. So kita punya program, kita punya bisnes, kita perlukan orang kahwin datang kita, tu order dekat kita. Kat situ bila dia dah kahwin, macam ada macam kahwin kalau macam pejabat agama je kan, so tak ada majlis keramaian menyambut, so macam kat situ semua cakap rugilah. Sakit juga sebab itulah kita tukar kepada plan B, pegawai crispy. Kat situ lah wujud pegawai crispy. Untuk soalan terakhir kami lah, cadangan atau nasihat Encik untuk orang yang baru nak berbisnes. Okey, soalan yang menarik. Okey, saya bagi tahu korang semua 19 tahun tu saya start over bisnes keluarga. Tapi sebelum tu saya dah buat bisnes kecil-kecilan. Okey. Daripada dia macam sebenarnya untuk bisnes ni satu benda lah kau kena buat, yang kau kena ada lah. Okey, senang cerita ilmu. Ilmu ni memang sangat-sangat penting. Sebab contohnya saya bagi tahu dua situation. Okey. Saya pandai goreng pisang. Okey. Dan awak pun pandai goreng pisang. Okey. Tapi beza dia, saya goreng tu untuk jual. Dekat sini saya akan perlukan dua lah, itu quantity dan quality. Okey. Awak pula boleh jual goreng pisang, tapi awak lebih kepada orang kata quality, makan sendiri. Tapi awak tak perlukan margin quantity sebab awak tak ada berkata nak jual. So dekat situ macam mana saya nak buat dia dalam bentuk yang quality dan quantity tu kan. Kat situ ilmu, macam mana you manage nak buat benda tu. And of course lah, you kena buat lain daripada orang lain. Macam sebab tu lah, macam okay, kau jual goreng pisang, dan aku jual goreng pisang cheese. Okay. Sebab tu lah macam macam itu dia jual pisang cheese macam sedap je kan. Macam kedai sebelah pisang macam faham kan maksud saya kan. Tu sebab tu ilmu lah. Okay, senang cerita. So benda paling penting sebenarnya nak bisnes ni ilmu. Kau kena ada ilmu, kau kena sentiasa cari ilmu, belajar dengan orang. Okay. Dan bisnes pula dia ada dua benda. Okay, satu pertama bahagian production. Production ni pengeluaran. Okay, kita balik goreng pisang tadi kan. Okay, kau boleh jual goreng pisang dengan sedap, dengan banyak, tapi secara kualiti. Tapi semua benda kau buat. Faham tak? Maksudnya kau lah beli pisang, kau lah goreng. So dekatnya satu lagi yang kau tak ada. Asas apa yang tak ada tu? Jawapan dia orang yang nak mempromosi kita punya goreng pisang. Faham tak? Sebab tu lah tengok kadang-kadang ada orang macam, bang goreng pisang bang kan. So kat situ kau tak boleh buat seorang, kau kena ada team. Okay, kat sini situ pasal team team pun kena orang kata bersama-sama lah. Okay, dia lebih sebenarnya lebih pada kau menjawai ke tak apa yang kau buat tu je.
Susah macam mana pun, kalau kau nak buat, kau akan tetap buat, kau usaha untuk buat benda tu. Yang pertama ilmu, yang kedua kena ada team lah. Team ni saya masukkan tadi macam advertising, contoh marketing semua, kat mana kau nak buat advertising. Macam sekarang ni, dulu masa sebelum PKP orang kata lebih ramai orang akan scroll Instagram. Okay, Instagram kan. So sekarang sejak PKP lah orang dah mula beralih ke TikTok. So sekarang ni nasihat saya, kalau apa-apa advertising yang melibatkan bisnes, tak kisahlah kosmetik ke, makanan ke apa kan, the best platform untuk buat marketing advertising bagi saya TikTok lah. Itulah yang saya nampak, sebab tipu lah tak ada TikTok walaupun kau pakai fake account. Faham maksud saya kan? Walaupun kau tak pernah expose diri kau semua kan, tipu lah tak ada TikTok. So semacam peratus orang pengguna TikTok tu sebenarnya ramai. Okay, so itulah yang nak buat bisnes ni. Yang pertama kena ada ilmu, yang kedua kena ada team lah. Okay, baru kau akan sukses dua benda ni. Jatuh bangun tu memang biasa, kau takkan bangun kalau kau tak pernah jatuh. Kau mesti kena jatuh dulu baru kau bangun. Okay, agak menarik lah sesi perbualan kita pada hari ini ya. Kata-kata untuk present assignment kami. Okay, sebenarnya saya beritahu korang saya ni alumni UniKL. Okay, ni subjek bagi saya subjek inti benar. Bukan subjek core kan? Subjek core. Okay. Saya dekat MIAT. Okay, dekat MIAT pun ada entrepreneur tapi entrepreneur ni lebih kepada subjek MPU lah, orang kata, bukan subjek core lah. Okay, sebab kat MIAT kita orang engineering craft. Okay, so saya dah buat benda yang sama. Okay, macam ni juga. Masa tu pun saya pakai produk saya sendiri. Saya pakai Pegai Crispy. So lagi mudah lah saya nak masihkan, kata proposal apa semua tu, lagi mudah lah. Okay, pesan saya, teruskan dengan apa yang awak ada sekarang. Awak minat, teruskan. Dia tak kisahlah minat ke tak minat. Okay, tak kisah dari minat. Tapi kadang-kadang kau ingat macam, kadang-kadang apa yang kita minat tu bukan terbaik untuk kita. Faham macam saya pun sekarang, saya student engineering. Saya dah masuk KLIA, saya dah touch life aircraft. Okay, saya dah bekerja dengan stewardess, captain, co-pilot, apa lagi, kata foreigner, macam contohnya kapal daripada luar kan, Vietnam, semua saya dah rasa, semua saya rasa. Tapi at the end saya quit, saya keluar, saya sambung lagi belajar. Sekarang saya tengah master in UniKL juga, tapi bahagian aviation. Tapi saya change daripada bahagian engineering, saya pergi ke management. Okay, so teruskan usaha. Okay, teruskan. Jangan kata kalau muda tu pergi lagi, jangan sampai tahap tu je. Okay, even saya dekat sana pun saya dengan MS tau, big company, title for Malaysia, MS Airline. Tapi saya tak fikirkan, tak apa, kita belajar lagi lah. Okay, itulah saya rasa perkongsian. So teruskan pesan dah. Okay, terima kasih.